terdapat persepsi lah bahawa rakyat Singapura ni mungkin terutamanya generasi muda terlalu manja, too soft ataupun terlalu terlindung, too sheltered. Adakah Singapura bersedia untuk menjalankan satu kempen peperangan? Saya rasa ini terserahlah. Tak tahu. Bertemu kita sekali lagi dalam podcast #Notapis. Saya Natasha Mustafa dan dalam podcast kali ini kita akan bincangkan sesuatu yang telah diperkenalkan 40 tahun yang lalu. Wow. Mesti ada fikirkan macam, ni kelas sejarah ke? Topik hari ini adalah Hari Pertahanan Mutlak. Wow, ataupun Total Defence Day kalau tak tahu apa pertahanan. TDD ya. TDD, betul. Dan bersama saya hari ini dah dengar ada punya komen-komen sikit untuk berkongsi dengan lebih lanjut apa tu Total Defence Day ataupun Hari Pertahanan Mutlak adalah Menteri Negara Kanan Pertahanan Merangkap Tenaga Manusia Encik Zaki Muhammad. Apa khabar Cik Zaki? Khabar semua, Assalamualaikum. Okey. Jadi hari ni lain sikit. Kita nak mulakan dengan pop quiz lah. Okey. Pop quiz dia. Okey, berapa banyak tonggak pertahanan kita ada? Mesti kalau salah macam mana? Okey, berapa? 6. Okey, apa 6 tonggak pertahanan kita? Pertahanan, civil, social, psikologi, digital dan ekonomi. Nasib baik pas. Wah, kalau baik pas. tak pas kita berbual lepas tu lah. Saya kena buang kerja tau. Susah. Itulah pasal takut je. Saya pun takut. Saya wobble sikit bila dia punya yang hujung-hujung tu tak ada macam Ada. Cuma dia penghujung penghujung je. Dia bagi suspense sikit sebenarnya. Okay, so sebenarnya TDD ni diperkenalkan 40 tahun yang lalu dan saya rasa dia menjadi sebahagian daripada DNA kita semasa kita merenung sejarah kita semasa perang Dunia Kedua ataupun World War II dan sejak itu sebagai sebuah negara kita telah melangkah jauh dari segi membina keupayaan kita dan sebagainya. Jadi mungkin Cik Zaki boleh kongsilah kenapa konsep ataupun strategi pertahanan mutlak ini masih penting lepas 40 tahun ni. Memang kita lihat dari segi ancaman memang sentiasa ada lah bagi Singapura. Memang kita lihat apabila kita memulakan total defense kita ataupun pertahanan mutlak kita, ia bermula oleh kerana kita baru pada masa itu mencapai independen kebebasan dan pada masa yang sama kita baru melalui lah situasi yang amat perit bagi masyarakat, iaitu penjajahan Jepun di Singapura selama 3.5 tahun. Jadi di situ kita melihatlah ramai di antara kita juga telah rasa bahawa pemerintah pada masa itu merasa bahawa Singapura tidak boleh bergantung kepada sesiapa apabila kita ingin mempertahankan negara kita dan masyarakat kita. Dan ini kerana kita telah bergantung kepada pihak British pada tahun sebelum itu, tahun dekade sebelum itu sebagai koloni Britain. Kita juga melihat apabila diancam dan diserang, tiada orang yang dapat mempertahankan Singapura melainkan Singapura sendiri. Dan di sini jika lihat hari ini, walaupun situasi telah berlainan, berbeza, generasi juga telah berbeza, tapi ancaman tetap ada, tapi ancaman yang berlainan lah. Jadi kita melihat 6 type of tunggak bagi pertahanan mutlak, tapi kesemuanya terus saya rasa relevan bagi kita walaupun dia punya konteks berlainan. I think part of it yang you mention is yang tonggak dia berlainan adalah yang terbaru dia adalah pertahanan digital kan. Okey. Jadi jika lihat macam pada satu masa dulu kita melihat dari segi pertahanan konvensional, di mana kita melihat peperangan yang melanda sebuah negara. Tapi hari ini juga saya rasa ia juga relevan oleh kerana kita melihat konflik di Eropah, misalnya Ukraine dengan Rusia selama berdekade-dekade. Jadi kita melihat negara-negara Eropah mempunyai peace dividend lah setelah peperangan Dunia Kedua. Berdekat-dekat kita mempunyai Cold War juga hingga tahun 60-an, 70-an, tapi semua buat masa lama mereka menganggaplah situasi telah reda. Tapi apa yang berlaku dalam 2 tahun lalu ialah
peperangan bercetus di Ukraine dan belum berhenti. Kita juga melihat konflik di Timur Tengah dan baru ini di Gaza juga, dan ini juga menunjukkan kita lah bagaimana situasi geopolitik hari ini kita harus bersedia untuk mempertahankan negara kita, masyarakat kita, bagaimana kehidupan kita dengan sendiri, dan kita perlukan semua di masyarakat, dalam masyarakat kita semua bersama dan bersatu. Jadi dari segi konteks konvensional saya kata mungkin masih relevan. Tapi kita juga melihat ancaman yang berlainan seperti blockade di Qatar, di mana mereka tak dapat bekalan memasuki negara itu oleh kerana negara berjiranan semua membuat blockade. Mereka menutup akses udara dan laut, dan ini bermakna bekalan tak boleh masuk Qatar selama beberapa bulan. Dan ini mencetuskan situasi bagi masyarakat mereka di mana bekalan semua tidak datang. Dan Singapura sebagai satu hub antarabangsa, kita juga melihat situasi kita agak bersama jika sebuah negara menutup jalanan ataupun akses kepada udara kita dan laut kita. Jadi kita harus juga bersedia, dan di sini pertahanan psikologi, pertahanan ekonomi semua amat penting bagi negara Singapura. Dan baru-baru ini kita juga melihat bagaimana informasi dan juga cyber dapat digunakan untuk kita kata destabilize kita punya masyarakat juga dan negara. Dan kita melihat bagaimana negeri seperti Rusia menggunakannya dan negara-negara lain menggunakannya terhadap negara yang lebih kecil. Oleh kerana memang lebih senang untuk mereka membuat disruption kepada alat-alat cyber. Hari ini kita semua menggunakan alat-alat cyber. Phone lah, tablet lah, spam, scam semua boleh dilakukan. Semua ada. Mereka boleh lakukan misinformation, fake news lah kirakan. Pun ada juga. Berita harian tak ada fake news. Tak ada fake news, betul tak ada. Alhamdulillah tak ada. Alhamdulillah, kita tak payah pertahankan. Kita pertahankan. Kita ada pertahanan yang baik di berita harian. Jadi dari konflik-konflik seperti ini kan, bagaimana mungkin tonggak-tonggak yang pertahanan yang kita ada ni dapat mungkin solve isu-isu yang mungkin kita lihatlah di konflik politik antarabangsa yang Cik Zaki kongsikan tadi. Saya rasa pertama sekali kita harus menyediakan masyarakat kita, daripada mereka di sekolah, mereka yang bekerja, dan juga mereka yang menggunakan alat-alat cyber. Saya rasa ini amat penting untuk kita terus menyediakan mereka dengan meningkatkan lagi kesedaran mereka akan ancaman tersebut. Yang kedua, dari segi pertahanan biasa atau pertahanan konvensional, kita mempunyai pertahanan negara, National Service, di mana kita meningkatkan lagi lah daya SAF kita, daya home team kita seperti anggota polis, anggota civil defence untuk mempertahankan Singapura dalam kecermasan. Dan kita juga lihat baru-baru ini kita baru keluar daripada situasi pandemik COVID. Betul. Ini juga saya rasa telah meningkatkan lagi kesedaran rakyat Singapura akan bagaimana kita harus bekerjasama, bersatu, bagaimana kita mempertahankan pertahanan psikologi kita. Amat penting juga pasal kalau saya cakap itu merupakan mungkin krisis terbesar Singapura baru-baru ni, betul tak rasanya? Saya rasa amat betul. Penting pasal kita melihat macam disruption pada supply chain, makanan bekalan seperti ada, situasi seperti COVID-19 dapat mengganggu kestabilan negara. Dan kita melihat di negara lain bagaimana jika tidak ditangani dengan baik, tidak mempunyai komunikasi yang baik, tidak mempunyai trust in government, pemerintah. Saya rasa kepercayaan kepada pemerintah, saya rasa ini boleh mengganggu kestabilan negara juga. Jadi dari segi itu apa mungkin pendapat Cik Zaki lah tentang daya tahan yang ditunjukkan oleh rakyat Singapura ketika tu? Rasa-rasanya macam kita bersedia ataupun are we ready not for it? Wow, okay. Saya rasa Singapura amat bernasib baiklah di mana kita mempunyai masyarakat yang bekerjasama dengan pemerintah. Ramai di antara kita juga telah menjalani pertahanan negara, National Service. Jadi kita pun memahami lah akan situasi dan bagaimana kita dapat mobilize yang lain. Pada umumnya saya rasa ini adalah satu bagi generasi yang baru, yang muda. Saya rasa ini mungkin bagi mereka
pertama kali lah kita mempunyai situasi seperti ini. Tapi bagi generasi yang lebih berusia, mereka masih mengingat lah akan situasi apabila kita baru keluar daripada jajahan Jepun, dan mereka masih mengingat akan bagaimana masyarakat harus bersatu dan menyokong antara satu sama lain. Jadi kita harus teruskan persediaan kami di beberapa peringkat lah, di peringkat individu, peringkat masyarakat, peringkat perniagaan dan juga peringkat negara. But do you think macam kesedaran ni adalah dalam rakyat Singapura, mungkin selain daripada mereka yang menjalani perkhidmatan negara? Saya rasa mereka faham akan perlunya kesedaran ini. Tapi mungkin mereka tak faham akan konteks yang di mana seseorang agresor mungkin menggunakan ancaman tersebut kepada kita. Misalnya bagaimana mereka dapat menggunakan taktik informasi untuk mengganggu kestabilan negara ataupun menyebabkan kepercayaan dengan pemerintah hilang. Di sini kita mempunyai pelbagai aspek di mana kita mahu melihat bagai gangguan kepada bekalan kita menerusi seperti air ataupun bekalan makanan juga boleh diganggu juga, oleh kerana kita juga melihat supply yang hari ini diganggu oleh situasi di Red Sea misalnya. Jadi kita harus terus bersedia dan sentiasa awaslah akan ancaman-ancaman tersebut. Saya ingat pasal tahun lalu ada isu tentang kekurangan ayam. Saya di office ni saya dianggap sebagai koresponden ayam ketika tu pasal saya banyak keluar cari ayam satu, cari story pasal ayam lagi satu lah. Ayam beku ke ayam fresh? Dua-dua. Tak jumpa. Dapat alhamdulillah. Ada kekurangan dia, tapi I think it wasn't an issue lah. Macam I think bila saya cakap dengan penjual ayam-ayam beku ataupun ayam fresh tu, I think kekurangannya adalah ayam yang fresh. Betul. So tapi I think there was one, saya ada pergi NTUC punya storage kan. Semua ada ayam beku macam-macam ada. Tapi cuma kita belum sesuaikan diri. Betul. So it's part of the thing lah. Semua orang kena sesuaikan diri bila dalam krisis. Lepas tu ramai masyarakat Singapura juga dapat menyesuaikan diri lah untuk menggunakan ayam beku. Kalau tak, aku pergi swimming kat sebelah, pergi cari ayam lah. Banyak dekat yang tengah lari dekat. Saya actually saya pergi dekat Bugis. Ada area kat situ ada banyak ayam. Ayam juga itu bagus, free range chicken, organic. Tapi saya tak tahu kalau Cik Zaki patut tangkap lah. Tapi apa yang kita bincangkan sampai sini adalah tentang perspektif yang lebih luas lah. Tapi sekarang saya nak tanya tentang generasi muda pula. Tadi Cik Zaki ada kongsi sikit lah tentang kepentingan generasi muda pelajari tentang pertahanan mutlak ini. Tapi saya rasa kami telah melakukan yang terbaik dalam mewujudkan kesedaran dan pendidikan tentang pertahanan mutlak dengan mengadakan Hari Pertahanan Mutlak dan mendedahkan kanak-kanak kepada apa sebenarnya total defense tu. Tapi dari pengalaman saya dekat di sekolah, antara aktiviti yang saya paling ingat adalah kita perlu makan ubi ataupun tapioka. Tapi kan itu saja yang saya tahu. Tapi macam yang lain semua tak clear sangat lah. So jadi selain daripada makan ubi, bagaimana kita dapat terus menyediakan ruang ataupun beri peluang untuk anak-anak ni pelajari tentang total defense? Makan ubi je ke? Ni sebenarnya TD40 kita mempunyai latihan SG Ready di mana kita melancarkannya pada 15 Februari hingga ke 29 Februari. Dan ini akan merangkumi sekolah-sekolah, peniaga, agensi pemerintah dan juga civic district, iaitu di CBD area. Di mana kita mahu melibatkan sekolah-sekolah, peniaga, CBD area di civic district dan juga agensi pemerintah untuk kita menghentikan bekalan elektrisiti, air dan juga makanan dan juga membuat gangguan kepada komunikasi. Semua kita cuba untuk buat disrupsi, jadi kita dapat lebih memahami akan impact yang dilakukan oleh ancaman tersebut. Dan ini lebih daripada makan ubi lah.
hari ini. Jadi konteks dah berlainan. Tapi jika lihat dari segi pembekalan makanan, hari ini kita juga mempunyai rationing yang berlainan daripada dulu. Dulu mungkin kita menggunakan ubi, hari ini kita mempunyai rationing menggunakan mungkin pack makanan. Oh, dah lain. Dah lain, ada kita preserve lah makanan seperti ayam beku dan sebagainya. Okay. Jadi ada berlainan sikit, tetapi konteks jika ini berterusan terpaksa lah makan ubi. Tapi short term hari ni tetap kena makan ubi juga. Tapi hari ni kerana ration kita hari ni jika preserve rations dan dry rations dia boleh bertahan lama juga. Jadi situasi dah berlainan dari dulu. Tapi kita juga berharap selain daripada kita menghayati akan situasi total defense ataupun ancaman seperti ini, kita juga mahu generasi muda kita melibatkan dirilah untuk menjalankan projek. Jadi kita juga mempunyai projek-projek seperti Sandbox hari ini yang dilancarkan oleh belia-belia kita untuk memberi idea yang barulah bagaimana mereka dapat menggunakan seperti social media untuk buat crowdsourcing, mereka dapat menjalankan mobilisation dan menggunakan social media dan sebagainya. Kita mempunyai pelbagai-pelbagai projek yang dicadangkan oleh belia-belia kita. Jadi dia macam ground up punya inisiatif ground up lah. Mereka boleh meningkatkan kesedaran dan sebagainya melalui Sandbox ini. Jadi kita mahu menggalakkan lah beliau kita lebih aktif, lebih memberi idea juga. Jadi ancaman dia berlainan lah. Jadi dengan dapatkan maklum balas daripada dan ide-ide yang berlainan daripada golongan yang muda, betul, diorang dapat memahami dengan lebih mendalam lah basically. Mereka dapat melihatlah akan impact kempen informasi. Misalnya dalam COVID kita banyak fake news masa tu. Kita juga melihat bagaimana masyarakat semua dapat keluarkan fakta yang betul untuk yang lain semua memahami lah. Jadi ini saya kata ini agak-agak latihan yang baik lah, di mana kita cuba mencabar resiliensi masyarakat. Okay. So tapi tu kalau untuk program baru, ada tak mungkin yang program yang sebelum ni kita ada dan sekarang di-upgradekan? Jadi seperti macam rationing air. Dulu kita melihat bagaimana kita menggunakan pails, baldi. Okey. Dulu kita lihat bagaimana kita dapat menggunakan baldi untuk buat untuk mengangkut air. Hari ini kita melihat PUB mempunyai mesin barulah di mana mereka dapat packkan dalam plastik. Jadi lebih cepat, lebih cepat kita dapat rationkan air dalam sesuatu arena. Dan kita akan melihat dalam latihan yang akan datang bagaimana kita menggunakan alat baru lah. Jadi kita juga melihat bagaimana kita menggunakan information campaign lah untuk kita meningkatkan lagi resiliensi psikologi di antara masyarakat kita. Jadi ini saya rasa amat penting, di mana kita melihat walaupun psychological defense memang dah ada dah lama, tapi hari ini dari segi konteks ancamannya berlainan. Oh, okey. Tadi you mention dulu pakai baldi angkat air semua. So saya rasa saya ada cakap dengan staff-staff tadi kan. Diorang kata the last time yang kita buat exercise yang seluruh pulau ni was in 1995 Betul ke? Lama. So apa signifikan dia dah lah? 30 tahun lah. That's right. So apa signifikan dia? Jadi memang hari ni bagi saya apa yang berlainan hari ini adalah kita melihat ancamannya boleh berlaku pada masa yang tidak sangka. Boleh berlaku. Konflik kita melihat, saya katakan di Eropah, di Timur Tengah berlaku dengan mendadak, tak punya warning. Jadi di Singapura kita harus sentiasa bersedialah. Jadi jika lihat ancaman hari ini, bukan saja dari segi konvensi di mana kita melihat satu negara membuat ancaman kepada satu yang lain. Tapi kita juga boleh melihat non-state actor ataupun pelaku bukan negara yang melakukan ancaman seperti teroris, seperti aktor-aktor yang menjalankan fake news, iaitu mungkin seseorang yang mungkin tidak mahu negara kita aman misalnya, dan menjalankan kempen informasi di Singapura. Dan ada yang antara mereka juga seperti spammers dan menggunakan ancaman cyber untuk masuki sistem kita dan membuat gangguan. Jadi hari ini jika lihat ancaman, saya rasa lebih luas daripada dahulu, dan oleh itu dari segi skala, dari segi
threat levels dan probability lah akan berlaku agak lebih tinggi lah daripada dahulu. Jadi saya rasa hari ini apabila kita melihat konflik, kita melihat ancaman, saya rasa lebih relevan hari ini di mana kita mahu kesedaran lebih tinggi dan kesediaan lebih tinggi juga. So, kita boleh cakap kita nak sediakan ataupun memperkukuhkan ide-ide ini kepada golongan anak muda ataupun secara saya kata awam kan. Semua lapisan masyarakat. Semua lapisan masyarakat kan. Oleh kerana walaupun mereka lebih berusia mungkin masih mengingati pengalaman mereka dalam jajahan Jepun. Tapi konteksnya hari ini berlainan juga. Ada isu tak? Changing the mindset daripada dulu ancaman dia adalah untuk traditional conventional. So to change, saya rasa kedua-dua masih penting juga oleh kerana hari ini kita juga masih boleh melihat ancaman konvensional lah. Jika kita lihat negara seperti Jepun boleh katakan beribu-ribu kilometer daripada Singapura tapi dapat juga sampai sini. Jadi ancaman bukan naik basikal tapi memang betul, ya. Jadi ancaman boleh datang daripada mana-mana. So actually kan macam terdapat persepsi lah bahawa rakyat Singapura ni mungkin terutamanya generasi muda terlalu manja, too soft ataupun terlalu terlindung, too sheltered. Mungkin mereka tak pernah mungkin mereka tak boleh ataupun tak akan bertahan dalam peperangan. Adakah ini sesuatu yang dibimbangkan lah oleh pemerintah? Ada tak? Ada yang mungkin mempunyai persepsi tersebut. Tapi jika kita lihat COVID-19, kita melihat bagaimana masyarakat Singapura dari semua lapisan usia dapat menyesuaikan diri dalam satu krisis. Adakah Singapura bersedia untuk menjalankan satu kempen peperangan? Saya rasa ini terserahlah. Kita tak tahu. Tapi kita sentiasa cuba menyediakan diri dengan pertahanan negara melalui pertahanan SAF dan home team yang efektif, melalui setiap tahun kita mempunyai pelbagai latihan di Singapura dan di luar negara sekali. Kita dapat melihatlah bagaimana askar kita, pasukan home team kita dapat sentiasa menyediakan diri kita untuk ancaman yang konvensional dan juga ancaman yang dalam kita katakan grey zone. Jadi kita sentiasalah meningkatkan kesedaran kami untuk menangani setiap ancaman yang ada dan kekal relevan untuk ancaman yang akan datang. Jadi rasa-rasanya apa yang terlalu manja, terlalu terlindung tu sekadar kenyataan yang tidak berasas? Saya kata itu mungkin persepsi, tapi kalau belum pernah terjadi, kita tak tahu hingga terjadilah seperti krisis yang COVID. Jadi kita perlukan krisis lah. Tapi adakah kita mahu menunggu sebuah krisis sebelum kita menyediakan diri? Itu chicken egg question kan. Jadi kita inginlah membuat satu reminder kepada masyarakat bahawa ancaman sentiasa ada. COVID-19 mungkin satu teaser dan kita harus bersedialah oleh kerana ancaman boleh berlaku di mana-mana masa. Jadi kalau boleh kalau Cik Zaki jumpa seorang Gen Z apa yang anda akan katakanlah kepada dia dalam tentang pertahanan mutlak dalam 5 perkataan? 5 perkataan? 5 je. Tonggak ada 6. Tapi saya bagi 5 je. Sentiasa sediakan diri sebelum diancam. Oh wow. Okey 5. Not bad. So sentiasa sediakan diri sebelum diancam. Oh, not bad. Not bad. Wow. Okay. Jadi kita sudah bincangkan tentang tu banyak. Hari ni saya banyak buat quiz. Jadi kita sudah bincangkan tentang warga Singapura secara generasi anak muda. Sekarang saya nak tanya, sebagai seorang individu tu apa yang kita boleh buat? Because at the end of the day, pertahanan mutlak adalah tentang melindungi diri kita sendiri, kerana kalau kita tak buat sendiri, siapa nak buat lah kan? Jadi macam mana kita boleh memperkukuhkan kesediaan ini sendiri secara individu? Bagi saya itu adalah satu prinsip individu lah bagi seorang warga negara Singapura.
adakah seseorang yang bukan warga dapat mempertahankan Singapura seperti kita? Jika kita tak kita, siapa lagi? Betul. Yang kedua. Yang ketiga, kita juga telah melihat dalam sejarah kita dan juga apa yang sedang berlaku di dunia hari ini, kita boleh bergantung kepada sesiapa untuk mempertahankan kita juga. Jadi di sini memang tertakluk kepada kita lah, memang bergantung kepada kita untuk menyediakan diri dan meningkatkan lagi kesediaan kita dan pertahanan kita terhadap ancaman-ancaman yang kita katakan yang 6 pillars tadi. Dan ini adalah satu situasi serius di mana walaupun kita melihat Singapura, apa yang saya khawatir adalah kita melihat Singapura sebagai satu negara yang aman, damai, progresif, kita mempunyai ekonomi yang berkembang, tapi adakah kita percaya bahawa ini dapat diganggu? Adakah kita rasa bahawa mungkin hari ini semua going okay lah, jadi belum pernah terjadi, jadi kita letakkan ni semua kepada pemerintah lah, kan, dia jaga semua lah. Jadi, tapi saya rasa dalam satu krisis, pemerintah mempunyai dan juga SCF dan Home Team mempunyai peranan di mana kita cuba mempertahankan negara. Tapi itu tak mungkin sufficient lah, tak mungkin cukup. Tak mencukupi. Jadi kita perlukan masyarakat teguh, bersatu, dapat menangani ataupun overcome kita punya cabaran-cabaran. Jadi jika kita tak teguh bersatu, Singapura akan roboh. Betul lah. Pasal kita tak pernah mengalami ataupun menangani krisis yang terbesar. Yang paling kita pernah melalui adalah before TDD was happen, and also more recently COVID-19 lah kan. Tapi secara peperangan kita tak pernah. Tapi kita boleh dilanda pandemik ataupun tiba-tiba situasi ekonomi seperti SARS walaupun dia pandemik, tapi apa yang melanda kita adalah situasi ekonomi yang buruk. Jadi kita mempunyai banyak ancaman. Tapi hari ini jika kita menyediakan society kita, masyarakat kita, saya rasa kita dalam situasi yang lebih baik lah. Jadi kalau contohlah saya represent seorang individu yang saya seorang je, apa yang saya boleh buat? Cik Zaki nak cakap apa dengan saya? Contohlah. Melainkan you Rambo lah lain. Tak ada. Itulah, that's the thing. Ramai orang rasa macam, saya kena kena jadi Rambo di barisan hadapan. Or you know, that's what saya rasa lah ramai orang yang fikirkan lah. Tapi walaupun dalam perkhidmatan tentera SCF, kita sentiasa bekerjasama sebagai satu pasukan. Jadi jika dilihat satu negara, kita semua sebagai satu pasukan juga. Oleh kerana SCF dan juga Home Team tak boleh di semua tempat pada masa yang sama. Betul. Jadi jika kita mempunyai ancaman cyber, ancaman psikologi, perlukan masyarakat untuk memberi sokongan kepada satu sama lain. Jadi kita perlukanlah semualah dari segi kita melihat dalam situasi COVID-19. Ramai yang juga menolong satu sama lain, ada yang memasuki dan menolong sebagai swabber dan sebagainya dalam perkhidmatan healthcare, di mana kita juga melihat ramai rakyat Singapura juga menolong, membantu menyampaikan bekalan kepada pekerja asing kita. Jadi kita melihat bagaimana rakyat Singapura dapat bersatu berteguh dalam situasi krisis. Jadi tak semestinya lah jadi Rambo ataupun jadilah army ke Home Team. Kita semua mempunyai kita punya role lah yang kita harus memainkan. Peranan yang kita harus memainkan. Betul. Jadi semua orang ada peranan berlainan lah, tak semestinya. Dan bersepasukan juga. Teamwork yang paling penting. Okay. Jadi macam mana kalau generasi muda kan sekarang, selain daripada coming up dengan idea-idea yang baru untuk pelajari dan meningkatkan kesedaran, apa yang mereka boleh buat lah untuk sumbang kepada strategi pertahanan negara ni? Bagi mereka yang saya katakan yang akan menjalani atau telah menjalani latihan negara, saya kata ini satu jalan untuk mereka meningkatkan lagi kepakaran mereka untuk mempertahankan negara kita.
Kalau yang tak pergi NS yang tu? tak pergi NS tu, kita pun punya banyak peranan jugalah dalam saya katakan dalam meningkatkan kesedaran bagaimana dapat menjalankan pertahanan dari segi pertahanan cyber, pertahanan informasi, dapat menyampaikan bekalan bagaimana kita dapat menggunakan ataupun menjadi link dalam komuniti. Tadi Cik Zaki ada kongsi sikit tentang exercise SG Ready yang Betul. akan jalankan dari 15 hingga 29 Februari kan. Jadi antara ancaman yang akan disimulasikan termasuk keselamatan siber, kempen disinformasi dan juga drone. Saya betul. Dari segi drone, dia satu ancaman terkini di mana kita melihat dalam konflik di merata dunia hari ini. Dan kita tak mahu membawa situasi yang realistik lah kepada rakyat Singapura, dan ia bukan saja boleh dilakukan oleh satu negara tapi juga pelaku non-state ataupun teroris. Dan di sini kita mahu rakyat Singapura cuba memahami ataupun mengetahui lah di mana civil defence shelter yang terdekat bagi mereka. Jadi jika dilihat ancaman yang dahulu konvensional, kita melihat macam bombs dalam ada bomb shelter dalam dulu. Hari ini kita orang gunakan drone, tak gunakan bom bukan saja bom tradisional daripada daripada pesawat, tapi hari ini ada yang gunakan drone. Berlainan dan silent juga, kadang-kadang datang malam dan sebagainya. Jadi kita harus sentiasa bersedia lah akan ancaman terkini yang mungkin kita rasa ini drone macam biasa, tapi membawa bom. Betul juga. Betul juga. Wah, drone boleh angkat bom? Boleh. Di Ukraine menggunakan drone hari ini. Jadi kita mempunyai banyak ancaman tersebut yang hari ini digunakan di Ukraine dan di Timur Tengah. Jadi di Singapura kita mahulah membawa situasi yang realistik. The last time yang kita buat exercise seperti yang secara besar-besaran ni adalah untuk ambil air je. Sekarang dia ada pelbagai aspek. Pelbagai aspek. Ya, so jadi kenapa ia penting untuk kita ada pelbagai aspek ni secara mungkin macam serentak macam tu. Kenapa tak satu-satu je? Pasal ini lebih realistik hari ini oleh kerana apabila kita mempunyai satu gangguan, ia mungkin bukan saja gangguan terhadap satu elemen. Seperti COVID-19 kita melihat gangguan bekalan daripada segi bukan saja air lah. Air mungkin tidak, tapi bekalan makanan, bekalan yang lain, bekalan elektrisiti mungkin terganggu dalam satu ancaman. Kita mahulah membawa ancaman yang baru di mana mungkin rakyat Singapura ataupun masyarakat belum terdedah. Tapi ia dilihat di konflik di merata dunia hari ini. Jadi dengan exercise ataupun latihan ni kan, bagaimana mungkin Cik Zaki rasa orang dapat mengalami sikit je lah mungkin ancaman yang kalau terjadi secara besar-besaran tu mereka dapat sediakan diri sendiri. Tapi walaupun kita melihat elemen berlainan, tapi ia bukan semua pada dalam satu tempat lah. Kita melihat sekolah mempunyai gangguan bekalan air dan elektrik, misalnya makanan. Tempat lain mempunyai mungkin elektrik, tempat lain mempunyai mungkin gangguan telekomunikasi. Gangguan telekomunikasi tu macam mana actually? Ada di antara, kita juga mempunyai pelbagai rakan kongsi lah, seperti peniaga, seperti bangunan yang mungkin menutup wifi mereka untuk membuat simulasi wifi telekomunikasi. Adalah jadi jangan telefon singtel kata kenapa tak jalan tiba-tiba wireless SG tak ada macam tu lah. Macam gitulah. Jadi kita berharaplah ini jangan buat panik, tapi memang ia satu ancaman yang betul lah, di mana jika kita mahu membuat disruption kepada satu negara, kita boleh menutup telekomunikasi mereka. Dan kita telah melihat bagaimana negara seperti Rusia menggunakannya apabila mereka mencerobohi Crimea. Jadi apa yang kita berharap adalah rakyat tak panik. Jangan panik guys. Jangan panik. Terus bersedia untuk dalam 2 minggu ini jadi be on the lookout lah. Bila boleh jadi Bila boleh jadi, mungkin ada dalam daerah CBD terjadi gangguan elektrik ataupun gangguan telekomunikasi. Jadi memang kita mahu jalankan situasi yang agak realistik, dan ini saya berharap kita dapat buat refleksi lah akan bagaimana konteksnya dapat mengganggu kita dan mengimpact kita.
Okey, jadi kalau ada satu perkara yang anda pelajari daripada podcast ini adalah setiap individu memainkan peranan yang besar dalam pertahanan mutlak negara kita. Tidak kira lah usia yang dah berusia ataupun yang muda, semua orang ada peranan yang penting. Yang penting adalah kami dalam keadaan yang tidak menentukan dia, kita harus berteguh bersatu dan bersedia untuk mengharungi sebarang isu bersama. Betul tak? Betul. Okey. Jadi sampai di sini saja podcast kali ini. Terima kasih kepada Cik Zaki kerana bersama kami hari ini dan jumpa lagi dalam podcast seterusnya. Terima kasih sekali semua.